Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam cerita di sebalik berita. Saya mulakan cerita pada hari ini dengan kabar duka di mana pelawak, pelakon dan juga penulis lirik iaitu Bob Lokman dilaporkan meninggal dunia di kediamannya di Kubang Krian, Kelantan pada tengah hari tadi, di mana perkara ini disahkan oleh isterinya Relawati Daud kepada rakan rapat Allahyarham iaitu Datin Malia Musa yang kami hubungi sekitar jam 3 petang tadi. Rakan Sugas Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani Kelantan juga melakukan liputan dan juga menziarahi keluarga Allahyarham sebentar tadi. Muhammad Fandi, kalau dapat diceritakan beberapa perincian tentang pemergian Allahyarham Bob Lokman, mungkin dapat kita ketahui pada jam ini. Saya difahamkan Muhammad Fandi sempat menemubual ataupun berbual bersama dengan anak Allahyarham Omar sebentar tadi. Apa yang dapat kita ketahui setakat ini? Baik, terima kasih Zul. Memang benar berita duka yang diterima bagi rakyat Kelantan dan juga bagi penduduk di kawasan Kubang Krian di mana Allahyarham Bob Lokman ataupun nama sebenarnya Muhammad Hakim Lokman 58 tahun telah pun menghembuskan nafas terakhirnya sekitar jam 2 petang tadi di kediamannya di Kampung Demik, Kubang Krian. Dan sewaktu semasa kejadian ataupun semasa Allahyarham Bob Lokman menghembuskan nafas terakhir itu, turut berada di sisi beliau adalah isterinya Relawati Daud dan juga 5 anaknya. Manakala 2 anaknya masih dalam perjalanan, saya kira sudah sampai ke rumahnya kerana 2 anak ataupun 3 anaknya masih lagi menuntut di sebuah sekolah ataupun sebuah maktafiz di Setiu, Terengganu. Sebenarnya Allahyarham Bob Lokman telah sekian lama menghadapi masalah ataupun komplikasi jantung. Namun menurut anaknya Omar Lokman, keadaan ataupun kondisi ayahnya begitu merosot sejak seminggu yang lalu dan semalam beliau memaklumkan keadaan ayahnya, kesihatan ayahnya agak merosot di mana beliau sering memaklumkan kepada isteri dan juga anaknya bahawa beliau tidak kata lepas bernafas. Dan sekitar pagi tadi Allahyarham Bob Lokman berada dalam keadaan rehat dan separuh tidur. Namun dimaklumkan sekitar 2 petang Allahyarham telah pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam sewaktu Allahyarham dalam keadaan tidur. Dan sewaktu saya berkunjung ke kawasan rumahnya ataupun ke kediamannya di Kampung Demik, Kubang Krian itu, berita pemergiannya masih lagi menjadi kejutan buat penduduk kampung. Dan rata-rata sebahagian besar penduduk Kubang Krian tidak mengetahui akan pemergian Allahyarham Bob Lokman ini. Dan sewaktu saya masih lagi berada di sini, saya boleh saksikan kenderaan dan juga mungkin kenalan daripada jauh dan juga dekat berduyun-duyun datang ke kediamannya. Dan difahamkan jenazah Allahyarham Bob Lokman akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pulai Hilir, Kubang Krian selepas solat Isyak. Dan jenazahnya kini dibawa ke Hospital HUSM Kubang Krian untuk proses pengafanan dan juga proses memandikan jenazah. Dan selepas selesai proses berkenaan, jenazah akan dibawa ke masjid Kampung Pulai Hilir, Kubang Krian bagi menunggu jemaah solat maghrib dan juga isya bagi menunaikan solat jenazah. Dan selepas selesainya solat jenazah nanti, dijangkakan selepas waktu isyak nanti, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan. Dan apabila saya berbual dengan anak sulungnya Omar Lokman, beliau pasrah dan juga reda dengan pemergian ayahnya, walaupun masih mengharapkan kasih sayang seorang ayah. Namun beliau berpandangan adalah lebih baik ayahnya pergi daripada menanggung sakit dan sebagainya. Dan pada waktu ini juga hujan sudah mulai turun di kawasan Kubang Krian ini. Saya fikir mungkin menyelubungi suasana sedih di kawasan perumahan Taman Kampung Demik, Kubang Krian ini, Zul.
Terima kasih Muhammad Fandi Muhammad. Yang kita ketahui pada ketika ini, insyaAllah jenazah Allahyarham kini dibawa ke Hospital University Sains Malaysia, Kubang Krian untuk proses akhir memandi dan mengkafankan, dan justru akan dikebumikan insyaAllah selepas isyak nanti. Terima kasih Muhammad Fandi Muhammad, dan sudah pasti berita pemergian Allahyarham Bob Lokman ini begitu menyentuh perasaan kerana kita ketahui karya-karya Allahyarham begitu malar segar sekali. Lagu Isabella contohnya sangat-sangat berpengaruh bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh rantau Asia Tenggara, di Indonesia contohnya. Datuk Amy Search bersama dengan saya pada ketika ini melalui talian, dan saya juga ditemani oleh penulis lirik terkenal Datuk Hafsah Hassan. Assalamualaikum Datuk Hafsah Hassan dan juga Datuk Amy Search. Mungkin saya tanya dahulu kepada Datuk Amy Search, mengenali Allahyarham sejak bila dan juga mendengar perkabaran pemergian Allahyarham, apa kenangan dan juga memori yang terpahat bersama dengan Allahyarham Datuk? Saya mula-mula jumpa dia masa tu kita orang main dekat The Red Rooster. The Red Rooster, so dia datang dengan seorang fotografer kawan saya juga, Ridwan Foto. So dia masih sekolah lagi masa tu. Sekolah lagi kenal dia. Dia datang kita orang main. So dia seorang yang kelakar lah. Daripada dulu pun dia main kelakar. So jadi dengar tak? Okey, dengar. Teruskan, Datuk. Okey. So dia seorang yang masa tu pun dia memang dah kelakar lah dia. Dia memang selalu buat jokes and this and that. So sampai then satu hari tiba-tiba dia dah mula berjinak tulis lagu kan. So jadi sampailah dia tulis lagu Isabella tu. Datuk ini mungkin dapat ceritakan sedikit pengalaman dalam menghasilkan mahakarya Isabella itu. Allahyarham dikenali sebagai seorang yang kelakar, tetapi lirik-lirik puitis beliau seringkali berbekas di hati peminat. Apa cerita di sebalik lirik asal Isabella itu? Okey, cerita dia kira sebuah cinta yang tragik lah. So dia tu masa dia tulis tu dekat tinggal lagi. So M. Nasir selalu check dia punya lirik lah. Nanti sampai dia M. Nasir tengok, M. Nasir akan reject lah. Dia kata tak boleh, tak cukup plot. So ditukar sampai so title tu kita memang dah plan memang nak taruh nama Isabella lah kan. Kisah tu. So jadi few times lah M. Nasir cakap okey. Datuk M. Nasir kata okey, ini kena tukar, buat lagi sampai dia puas hati lah. So nanti M. Nasir cakap cerita ni tak ke mana, cerita pusing-pusing kat situ, tak ada plot pun. So nanti dia akan tukar sampailah puas hati lirik tu benda itu, dan barulah saya recording, masuk rakam lagu tu. So dia memang seorang yang happy je lah kan. Kalau dengan dia tu tak kira ada juga cerita lirik tahu lah. That's what Bob Lokman lah. Dan dia ada juga lepas tu dia ada juga tulis lirik dalam album berterusnya, ada few song yang dia tulis lah. Saya ingin bersama dengan Datuk Hafsah Hassan, kalau sudah berada di talian. Datuk Hafsah Hassan sebagai seorang rakan penulis, bagaimana kita mengenang pemergian Allahyarham dan juga karya Allahyarham Bob Lokman? Benar kita berkatakan bahawa beliau seorang yang kelakar, seorang yang berbakat, tetapi bait-bait lirik beliau begitu puitis dan juga ada makna yang cukup mendalam. Secara peribadinya, bagaimana Datuk Hafsah Hassan mengenali Allahyarham Bob Lokman? Assalamualaikum. Bob, saya rapat dengan Bob sewaktu kami aktif dalam MATP, dan Bob selalu menjadi MC apabila kita ada acara-acara besar oleh MATP lah. Saya daripada tu, kalau bercakap tentang karya Allahyarham, boleh saya katakan secara peribadi Allahyarham antara lirisis yang saya hormat lah. Kerana liriknya ada makna tersurat dan tersirat. Tak ramai penulis kita yang mempunyai keupayaan seperti Bob. Dan Bob juga dia memang dia seorang yang kelakar, tapi dia seorang yang bijak. Seorang yang bijak dan seorang yang sensitif. Dan kalau kita mengenali lebih dekat dengan Bob ni, saya rasa sukar kita untuk tidak menyenangi dia. Dia saya kata dia pandai ambil hati lah, walaupun dia cakap
kadang-kadang bunyi macam kasar, macam kuat. Tapi sebenarnya dia orangnya amat lembut di dalam. Itu yang saya kenal Bob lah. Datuk Absar Hassan, antara puluhan ataupun ratusan karya yang dihasilkan oleh Allahyarham Bob Lokman, sudah pasti ada beberapa yang menjadi favourite Datuk Absar Hassan sendiri. Apa antaranya? Dan Datuk menyebut bahawa liriknya cukup mendalam, ada plot dan juga penceritaan yang cukup meluas. Apa antara lirik Allahyarham yang mungkin secara peribadi Datuk Absar Hassan minati, dan juga ada antara lirik-lirik beliau juga berkaitan dengan kisah hidupnya? Mungkin dapat diceritakan. Tentang kisah tu sama ada berkaitan dengan hidup atau tidak tu mungkin saya kurang arif lah. Tetapi tentulah lagu Isabella tu satu-satunya lagu yang sukar masyarakat Malaysia khususnya peminat-peminat seni muzik untuk lupa. Dan satu lagi lagu Allahyarham yang dinyanyi oleh Nash, Pada Wajahmu Syurga, apa tajuknya tu. Itu pun satu lagu yang saya anggap sangat bagus. Saya minati kedua buah lagu tu. Yang lain tu mungkin tidak begitu menonjol berbanding dengan dua lagu itulah yang dinyanyi oleh Datuk Amy dan dinyanyi oleh Datuk Nash. Saya rasa mempunyai kesan yang tersendiri pada diri saya. Datuk Amy, kalau masih lagi berada di talian, selain daripada lagu Isabella, banyak juga karya yang dihasilkan oleh Allahyarham untuk kumpulan Search dan juga untuk Datuk Amy sendiri. Mungkin dapat diceritakan karya-karya lain dan juga bagaimana generasi baru mengenang karya beliau? Dia macam lagu-lagu fast dia ada juga buat. Contohnya macam lagu Memandu Nafsu. Dia lagi lagu apa saya pun tak ingat lah. Tapi so ada lagu album lepas tu dia tulis lah. Lepas tu dia dah aktif dalam pengacara kan. Pengacara sitcom dia dah sibuk dekat situ. Dia dah kurang sikit lah. Tak banyak tulis lirik lah. Dia dah sibuk semua kan. Macam tu lah. Datuk Amy, kalau dilihat kebanyakan karya Allahyarham walaupun rentak muzik yang seperti lagu Isabella contohnya, muzik rock, tetapi ada antara baik-baik lirik Allahyarham besar maknanya, bukan sekadar kisah cinta sahaja. Apa yang kita perlu fahami ataupun apa yang antara kenangan bersama Allahyarham yang tidak dapat dilupakan sehingga sekarang ini? Saya tak yang saya tak boleh lupa masa tulis lirik tu lah, Isabella tu. Dia macam stres lah juga kan. Dia daripada tulis tu so by M. Nasir Datuk M. Nasir will finalize lirik ni okey tak okey lah sebelum saya nak masuk rakaman kan. So dia stres juga, alamak kena buat lagi sampai even dia masa tu dia macam stres lah. Alamak tak cukup plot. Datuk M. Nasir always lagu tu dia mesti cukup plot lah. Dia tak nak lirik dia cinta tu berkisah kat situ je kan. Aku cinta kau cinta aku kat situ. Dia tak nak. Dia nak sebuah lirik tu mesti ada macam filem juga, macam cerita. Dia ada cukup plot. So dia seorang yang masa tu dia serius lah. Dia sampai puas hati sampai kita habis saya punya rakaman, kita mixing, so everyone dalam studio tu sangat happy lah, sangat puas hati pasal kita memang dah jangka lagu tu sebelum ada lirik lagi kita dah jangka kita punya hit song lah. Datuk Amy dan juga Datuk Absar Hassan, mungkin dapat dikongsikan pengalaman terakhir bersama dengan Allahyarham sebelum pemergiannya tengah hari tadi, Datuk Amy? Saya sebelum tu ada telefon dia cakap pasal keadaan dia kan. So kita support juga masa dia jual nasi Arab kan. Dia kita selalu beli dan kita ada juga some donation for dia juga. So jadi keadaan dia macam kata orang tu dia tak sihat kan. So sampailah hari ni bila saya dapat tahu tadi kawan cakap dia Bob dah ni kan, dah pergi kan. So dia sedih lah. Kawan
dia kawan kita lama lah, daripada kita belum jadi recording artist lagi kan. Masa dia budak-budak lagi, dia masa tu dia kira kat sekolah dia salah satu peminatu yang terbaik lah dia. Datuk Hafsah Hassan, mungkin dapat dikongsikan pengalaman terakhir, antara pengalaman terakhir bersama dengan Allahyarham ataupun bila mungkin kali terakhir dapat bertanya khabar ataupun mendengar cerita berkenaan dengan Allahyarham sebelum ini? Allahyarham ni dah lama sakit kan, sejak dia tinggal di sini lagi. Jadi kami, saya dengan beberapa orang kawan dari MACP sempatlah ziarah Allahyarham di rumah Allahyarham di Sungai Buloh. Dan ketika itu saya dapat saksikanlah keadaan yang menyedihkan, dengan dia tak ada pekerjaan, pendapatan yang tetap, dengan anak-anak dalam tanggungan. Jadi kita cuba membantu setakat mampu 2-3 kali rasanya melalui MACP kita membantu. Dan kemudian untuk mencari nafkah, Allahyarham seperti kata Datuk ini tadi, membuat perniagaan itulah nasi Arabnya. Itu yang kami ada sokonglah, maknanya dihantar by Grab ataupun anak dia sendiri hantar ke tempat saya. Jadi itu antara usaha-usaha Allahyarham, sehingga akhir pun walaupun sakit, Allahyarham tak putus usaha untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dan saya ingin mengucapkan takziahlah kepada isteri Allahyarham yang sangat sabar menjaga Allahyarham sekian lama hingga ke akhirnya. Dan saya mendoakan semoga Allahyarham rohnya dikasihi rahmat dan ditempatkan bersama-sama orang salihin. Dia memang seorang yang baik dan seorang saya senangi sangat. Datuk Hafsah Hassan, bagaimana kita mengenang jasa dan juga sumbangan Allahyarham terhadap industri seni kepada pesada seni tanah air, kerana karya-karya yang dihasilkan Allahyarham begitu besar sekali, dan bagaimana kita perlu mengenang dengan cara yang bagaimana, Datuk? Yalah, susahlah saya nak cakap bagaimana cara kan. Macam saya mungkin saya akan mengenang dia kerana dia kawan yang saya anggap sebagai adik, yang kita pernah berdampingan dalam berbagai acara, dan mungkin sukar kita lupakan dia. Tapi bagi peminat-peminat seni suara lebih sukar melupakan Allahyarham melalui karya-karyanya. Lagu-lagu yang liriknya ditulis yang boleh katakan hebat-hebat semua. Tapi saya tak tahulah di Malaysia ni siapa yang harus ambil inisiatif untuk mengenang karya pengkarya seni di tanah air. Sebab kadang-kadang kita dapati ramai yang bagus tapi akhirnya hilang begitu saja. Itulah saya tak tahulah nak cakap pun nanti jadi sensitif kan. Tapi saya rasa patut adalah satu pihak yang mengambil kira lah, menyenaraikan orang-orang yang bukan sedikit jasanya dalam bidang industri hiburan tanah air ni lah, untuk mengenang apa cara pun tak apalah, janji mereka ni tetap dalam menjadi khazanah bangsa, dikenang, dan bukan saja dikenang, diberi semacam pengiktirafan supaya orang lebih serius berkarya kerana dia tahu karya dia dihargai oleh masyarakat dan negara. Itu yang kita kenang dan juga kita lihat pada hari ini. Terima kasih Datuk Hafsah Hassan, penulis lirik terkenal, dan juga Datuk Amy Search kerana berkongsikan cerita, berkongsikan pengalaman bersama dengan Allahyarham Bob Lokman yang meninggal dunia tengah hari tadi. Perincian lanjut mengenai pemergian Allahyarham anda dapat ikuti di astroawani.com. Selepas ini saya berhenti lihat seketika dahulu. Saya ingin bersama dengan Ridauddin Daud yang melakukan liputan di Mahkamah Shah Alam sebentar tadi di sebelah pagi. Itu kita kongsikan selepas ini.